Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini cikgu nak ajar kamu bagaimanakah membina OGIF bagi suatu set data terkumpul. Selain daripada histogram dan poligon kekerapan, suatu taburan kekerapan juga boleh dipamerkan dengan melukis suatu lengkung kekerapan longgokan, juga dikenali sebagai OGIF. Okay, apabila kekerapan longgokan suatu data diplot dan disambungkan, graf berbentuk S akan terhasil. Okay, OGIF sangat berguna dalam penentuan kuartil dan persentil. Okey, kita akan mempelajari cara menggunakan OGIF untuk tujuan berkenaan dalam bahagian selanjutnya. Okey, so jadi ini dia punya cara lah. Okey, so seterusnya tentang kuartil lah. So tentang kuartil, okey, bagi suatu set data terkumpul dengan bilangan data, kuartil boleh ditentukan dengan daripada OGIF. Q1, Q2, Q3 ini ialah nilai-nilai yang sepadan dengan masing-masing dengan kerapan longgokan. Inilah formula dia, nanti cikgu tunjuk. Okay, sekarang kita tengok contoh yang pertama. Okey, so contoh dia kat sini dia kata jadual kekerapan di sebelah menunjukkan maklumat kandungan garam yang terdapat dalam 60 jenis makanan. Okey, bina satu OGIF untuk mewakili data tersebut. Okey, so jadi nak cari OGIF, pertama kita cari buat satu lagi table, iaitu sempadan atas. Okey, so sempadan atas ni, so jadi nak dapat ni yang sempadan atas ni 99. Ini contohnya 99 campur 100. Okey, 99 campur 100 bahagikan dengan 2, so dapatlah 99.5. Begitu juga untuk nilai ni 149 campur ni bahagi 2, so dapatlah ni. Okey, so biasanya kita akan tambah 0.5 saja. Ambil ni tambah 0.5. Tapi kalau nilai ni perpuluhan, kamu jangan buat macam ni, tak boleh. Okey, nilai dia lain. Okey, so jadi ni macam ni 199 jadi tambah 0.5, 249 jadi 249.5, 299 jadi 29.5. Okey, so tambah yang ni je. Okey, jadi macam cikgu cakap lah, kalau perpuluhan jangan buat cara yang macam ni lah. Kalau perpuluhan kamu kena tambah cara macam ni. Okey, lepas tu kita kena cari kekerapan longgokan. Okey, so nak cari kekerapan longgokan. Okey, yang pertama, okey, kalau kita tengok ni selangkah dia kod 100 hingga 49. So jadi ini kat sini, so jadi ini dia tambah baru. Okey, so dia tambah baru. So di antara 99 hingga 50, sebab ni dia punya sembilan kelas dia adalah 50 kan. So jadi yang pertama ni kekerapan dia adalah sifar lah. Okey, so sifar, maksudnya kat sini kita tambah sini 50 hingga 99. So jadi kita tambah sifar. So jadi lepas dah sifar, so jadi nak cari yang ini kosong, kemudian kosong tambahkan dengan 4, so kita dapat 4. Okey, so yang ini kita tambahkan dengan ni. Okey, ni kita tambahkan, so jadi dia jadi macam ni. Okey, lepas tu 4 tambahkan dengan 11. Okey, tambahkan dengan 11, so jadi kita dapat 15. Okey, kemudian 15 campurkan dengan 15 dapat 30. Lepas tu 30 campur dengan 21 dapat dah 51. Kemudian 51 campur 8 kita dapat dah 59. Kemudian yang terakhir 59 tambahlah dengan 1, so dapatlah 60. Okey, so itulah benda kekerapan kelompokan. Okey, lepas tu kita pergi kepada langkah-langkah ini dah terus kes ni. Lepas tu okey. Okey, lepas tu kita plotkan graf. Okey, so masa plotkan graf, okey, so jadi yang sepadan atas ni, sempadan atas ni, sempadan atas ni semua adalah paksi X. Okey, so kita mulakan dengan paksi X macam ni. Okey, so 99 hinggalah 399.5. Okey, lepas tu untuk ni 2 cm kita letaklah 10. Okey, lepas tu kita plot. Okey, so jadi plot dia macam mana plot? Okey, plot contohnya cikgu bawa ke bawah sikit ya. Okey, so jadi contoh ni kan.
contoh ni 0 dengan 99.5. So tanda sini. Lepas tu 4 hingga 149.5. So tanda sini. Contoh 15 199.5. Okay, so jadi ni kemudian 249 dengan 30. 249 dengan 30. Lepas tu 299.5 dengan 51. So 51. Lepas tu so dah plotkan lah. Dah dapat ni. Kita sambungkan. So inilah nama dia ogive. Ok, yang ini adalah kegerapan rupukan yang ini. Ok, lepas tu bila dah dapat ni, ok, soalan seterusnya bila dah, ok, so dia selesai tentang tu. Ok, sekarang ni kita nak cari kuartil pertama. Ok, so jadi nak cari kuartil pertama. Ok, kuartil pertama adalah inilah n per 4. Ok, so n per 4. Ok, so bilangan penuh sepenuh kita tadi adalah 60. Ok, so jadi so tadi guna formula tadi kan 6n per 4. Jadi sini 60 per 4. So dapat 15. So 15 kat sini ini 15. So kita tanda sini, bawa ke bawah. So dapat berapa? Okay, so jadi dari program kita dapat ni 199.5 mg. Okay, lepas tu yang kedua, dia suruh kamu cari median. Median adalah tengah-tengah kan. So jadi n bahagi dengan 2. So n bagi 2, 60 bagi 2. So dapatlah 30. So ni 30. Okay, bawa ke sini. Okay, bawa ke bawah. So dapatlah ni 249.5. Okay, so jadi lepas tu dah dapat tu, kita cari pula untuk kuartil ketiga. Kuartil ketiga pun sama. Ni lah. Formula dia adalah 3 per 4 n. So kalkulator dapat ni 45. So jadi 45. So daripada graf ni 45 bawa ke kanan, bawa ke bawah. So jadi dapatlah nilai yang kita nak tu lah. Okay, so jadi macam graf ni tak berapa nampak sangat, kena zoom banyak lagi sikit lah. So jadi ni kita dapatlah lebih kurang 284.5 mg. Okay. Okay, so jadi dia kata kat sini daripada contoh 7, kuartil pertama, median dan kuartil ketiga bagi suatu set data terkumpul boleh ditentukan menggunakan ogive. Ok, so jadilah ni formula dia. Ni kalau kuartil pertama n per 4. Ok, n per 4 ya, median n per 2. Yang ni 3 per 4 n untuk kuartil ketiga. Ok, lepas tu seterusnya kita nak belajar tentang histogram longgokan. Okay, histogram longgokan dan ogive boleh dibina menggunakan jadual kekerapan longgokan. Okay, histogram longgokan dibina seperti histogram yang telah anda pelajari, tetapi paksi mencancang diwakili oleh kekerapan longgokan. Merujuk kepada contoh 7, histogram longgokan dan ogive berkait rapat seperti ditunjukkan di bawah. Okay, so jadi sama je macam tadi, cuma beza dia kita buat itu histogram. Ok, so jadi kalau sebelum ni kita buat dia macam ni kan. Ok, cuma sekarang ni kita tambah dia punya macam bangunan ni lah, kotak-kotak ni. Ok, jadi yang bawah dia masih sama lagi, iaitu sepadan atas. Ok, lepas tu persentil lah. Okay, persentil, kita dapat menganalisis suatu data besar dengan mudah dan berguna apabila kita membahagikan data tersebut kepada bahagian-bahagian kecil yang dinamakan sebagai persentil. Okay, persentil ialah nilai yang membahagikan satu set data kepada 100 bahagian yang sama dan diwakili dengan P1, P2 sampailah P99. Okay, so jadi tengok contoh 8.
Okey, OJ di bawah, OJ di sebelah menunjukkan skor ujian kerja gagasan yang dilakukan oleh calon yang ingin memohon jawatan di sebuah syarikat. Okey, berdasarkan OJ tersebut, cari persentai P10 lah. Okey, jadi kita tengok cara dia selesaikan. Okey, so jadi P10 maksudnya 10% dari jumlah kekerapan. So 10/100 diharapkan dengan jumlah kekerapan. Okay, jumlah kekerapan kita, nilai tertinggi dia adalah 50. So, jadi 10% diharapkan dengan 50, so kita dapat 5. So daripada 5 ni, so 5 kat sini. Ni ada 5, kita dapat 5. So ni adalah 5. So kita bawa ni ke kanan, so bawa ke bawah. So kita dapat 46.5. So P10 adalah 46.5. Okay, lepas tu soalan 2, dia nak P46 kan. Dia nak P46. So jadi 46/100. 46/100 darabkan 50. So kita dapat 20. Okay. So 23 sini, ni 23. So kita bawa ke kanan, so bawa ke bawah. So dapatlah 63.5. Okey, lepas tu soalan B. Soalan B dia nak okey, hanya calon yang memperoleh persentai 92 dan ke atas akan dipanggil untuk temuduga. Okey, apakah skor minimum yang perlu diperoleh oleh seorang calon untuk layak menerima panggilan temuduga? Okey, so jadi dia nak 92. So jadi 92. So jadi 92/100 didarabkan dengan 50. So kita dapat 46. So jadi 46. Okey, so ni 46 yang ni 46. So bawa ke kanan, okey, bawa ke bawah. Okey, so jadi kita dapat 77. So 77. So jadi calon yang memperoleh skor minimum 77 akan dipanggil temuduga. Okey, lepas tu soalan C. Okey, berapakah peratusan calon yang mendapat skor 57 dan ke bawah? Okey, berapa ramai ya? Jadi 57 dan ke bawah. So jadi skor 57. Okey, sini adalah skor 57 ya. Kat sini ini skor 57. So kita bawa ke atas, bawa ke kiri. So kita dapat 15. Okey, so jadi 15/50 diharapkan dengan 100. So kita dapat dah 30%. So jadi oleh itu 30% daripada calon mendapat skor 57 dan ke bawah. Okey, so itu saja daripada cikgu. So jadi kamu boleh cuba buat soalan 1 dan soalan 2. Okey, so itu saja. Sekian, terima kasih.